Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, namanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan izin Allah kita dapat bertemu pada hari ini. Barangkali dah setahun dah tak datang. Semua tuan-tuan pun berubah. Ada dulu muda sekarang tua. Ada ya? Dan alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai membaca kitab Mustikah Hadis. Kitab Mustikah Hadis 3 jilid. Jilid yang pertama cerita tentang pengertian Islam, iman dan ihsan, hadis tu. Kemudian masuk perbincangan yang berkaitan dengan akidah, beriman kepada Allah, malaikat sehingga habis. Kemudian kita masuk dalam kitab yang berkaitan dengan bab fiqh, bermula tentang air, tentang sembahyang, kemudian tentang puasa, lepas tu yang terakhir zakat. Haji ada ke? Haji tak ada tak ada. Maka selesai kita baca kitab Mustikah Hadis sebanyak 3 jilid. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini diberi ganjaran oleh Allah dan dipermudahkan kita memahami dan mengamalkannya. Jadi hari ini insya-Allah kita baca tentang sirah sikit-sikit. Sebelum ni dah kita cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh tauladan bagi umat manusia. Hari ini kita nak tengok tentang pertembungan antara yang hak dan yang batil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tugas dan amanah tersebut. Maka ketika itu orang-orang muslim, orang-orang Islam yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam pihak yang lemah. Maka strategi yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memaafkan apa sahaja yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Memaafkan. Nak bertindak tak mampu. Maka kita lihat bagaimana keadaan umat Islam ketika itu. Walaupun ditindas, walaupun dianiaya, namun mereka tetap bersabar, berpegang dengan Islam. Walaupun mereka tahu pada zaman itu, pada masa itu, walaupun mereka tahu golongan mereka ini tidak ramai, orang Islam tidak ramai, tak mampu nak berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang serba-serbi hebat, tak mampu.
Tapi orang beriman, dia tetap dengan Islam. Dia tetap dengan Islam. Kerana apa? Kerana dia berpegang dengan Islam ini bukan kerana nak mencari habuan dunia, bukan sekadar nak mencari pangkat yang ada di dunia, tetapi yang lebih penting, perjuangan mereka di dalam Islam nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka golongan yang minoriti, walaupun golongan yang orang kata tak boleh menang lah yang ni, tak mampu menang, tapi tetap orang beriman ini berpegang dengan Islam. Berpegang dengan Islam. Maka bila ada manusia yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang Islam itu akan diseksa. Maka kita lihat ayah menyeksa anak apabila anaknya masuk Islam. Bila bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar Al-Amin sekalipun, orang yang terpercaya, bukan terpercaya, yang dipercayai, orang yang dipercayai. Bila membawa Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima tentangan. Apatah lagi daripada Abu Lahab. Abu Lahab itu dia pak saudara Nabi yang menjadi orang yang kuat menentang Nabi. Begitu juga saudara-saudara terdekat Nabi yang gembira dengan kelahiran Nabi. Ketika Nabi dilahirkan gembira, tapi bila Nabi SAW membawa Islam, maka dialah yang datang menentang Islam tersebut. Tapi Nabi tetap melaksanakan tugas menyebarkan Islam, mengajak manusia kepada Islam. Langkah yang digunakan ketika itu apa? Tidak berlawan. Tidak berlawan dan tidak mengambil senjata untuk menentang. Kerana ketika itu Nabi SAW berhadapan dengan golongan-golongan yang tidak mahu menggunakan akal untuk menilai kebenaran sesuatu benda yang dibawa oleh Islam. Mereka lebih suka menggunakan kekuasaan, hawa nafsu mereka untuk menunjukkan mereka ada kuasa, mereka lebih kuat. Maka mereka menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini daripada keluarga Nabi. Dia pun boleh bagi cadangan, kita boykot keluarga Nabi ini, kita boykot Bani Hashim, Bani Muttalib ini, kita boykot. Padahal dia daripada golongan tu. Pasal apa? Pasal nak puas hati melawan Muhammad ini. Itulah keadaan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentangan terhadap Islam amat hebat. Macam itulah benda yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana beliau bersiap sedia dengan senjata untuk pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan tersebut dia bertemu dengan seorang. Orang tu tanya, "Nak ke mana kamu Umar?" Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Saya nak mencari seorang lelaki yang keluar daripada agama kita, amalan-amalan yang biasa ni. Dah lah keluar, kemudian orang ini pula membodoh-bodohkan orang-orang Quraisy dan mencaci maki berhala kami." Jadi Sayyidina Umar ni dia pemuda, dia tak boleh terima orang kritik pemimpin dia. Dia tak boleh terima orang kritik amalan yang dia buat, sama ada amalan yang dia buat ataupun amalan yang pemimpin dia buat. Maka pemimpin, bila pemimpin atasan ini benci kepada Islam, maka pemuda-pemuda ketika itu pun sama ikut benci kepada Islam. Sedangkan pemuda itu tak pernah dengar apa yang dibawa oleh Islam, kebaikan apa yang dibawa oleh Islam. Dia hanya ikut apa kata ketua-ketua mereka.
Maka orang ni pun beritahu kepada Sayyidina Umar, Umar, sebelum kamu nak jumpa lelaki itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kamu selesaikan hal di rumah kamu. Dia cakap, baik kamu selesaikan hal yang berkaitan, yang berlaku di rumah kamu. Apa dia? Kamu pergilah tanya adik kamu. Pergi tanya adik kamu apa yang terjadi pada dia. Maka Sayyidina Umar pun balik nak jumpa adik dia, kerana adik dia telah menganut agama Islam. Sebelum Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an nak masuk ke rumah, sebelum dia ketuk pintu, dia dengar orang di dalam rumah sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Selepas dia buka, dia tanya, siapa yang baca? Mana orangnya? Tukang baca dah menyorok dah. Tukang baca dah menyorok. Tak ada apa-apa. Akhirnya ditamparnya adik, dan juga menantu dia, adik ipar lah. Adik dia perempuan kena pukul, adik ipar pun kena pukul. Bila dia tengok darah, maka Sayyidina Umar pun rasa menyesal. Sayyidina Umar minta, kamu tunjuklah aku apa yang kamu baca tu. Kata adiknya, kamu ni najis, maka kamu kena mandi dahulu. Maka dia pun mandi, dia berilah ayat Quran tu, dia pun baca. Bila dia baca, Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Akhirnya masuk Islam. Nak cerita apa? Ketika itu ayah menyeksa anak, abang menyeksa adik, macam itulah. Majikan menyeksa pekerja kalau didapati ada yang menganut agama Islam. Walaupun ditekan Islam ini sebegitu rupa, ditakut-takutkan, namun hidayah Allah ini tidak dapat dihalang. Tidak dapat dihalang. Jangan sekali-kali kerja yang berkaitan dengan Islam ini kita timbang dengan neraca logik akal. Jangan kita timbang kerja Islam ini dengan logik akal. Kalau kita tak ramai, kita tak boleh berjaya. Jangan. Sebab kerja Islam ini dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat Islam ini lagi ditekan, lagi kuat dia tekan, lagi hebat dia. Berbeza dengan fahaman-fahaman perjuangan-perjuangan yang lain. Apabila ditekan, peruntukan tak dapat, duit pun tak dapat. Kalau dulu dia kata kami kerja dulu, harimau turun. Saya pun tak faham apa benda harimau turun. Kalau dulu ustaz kita kerja, harimau turun. Kata Bil, oh rupanya duit ada. Sekarang harimau tak ada ustaz. Maka dia akan tinggalkan. Bila kena tekanan, dia akan tinggalkan. Tapi Islam ni tak jadi gitu. Perjuangan Islam diibaratkan, kalau tuan-tuan ada kolam kan, tuan-tuan ambil lah gayung, tuan-tuan terbalikkan gayung tu, tuan-tuan tekanlah gayung tu dalam air. Setakat mana tuan-tuan tekan? Kita lepaskan gayung tu dulu ke, ataupun gayung tu terus tenggelam ke dalam? Gayung itu akan memantul naik lebih hebat daripada sebelumnya. Sebelumnya gayung itu berada di atas permukaan air. Tapi kalau kita tekan gayung tu dalam air, akhirnya gayung tu akan meloncat lebih tinggi daripada kebiasaan. Begitulah Islam ini. Begitu. Cuma kita nak bersama Islam ataupun tidak, itu dia. Persoalan dia, kita nak bersama Islam ataupun tidak. Ataupun kita nak tunggu bila Islam menang, Islam berjaya, baru kita nak bersama. Itu persoalannya. Sahabat Nabi SAW, mereka sanggup bersama Islam, walaupun ketika itu Islam masih dagang, Islam tidak dikenali. Walaupun masa itu orang yang menerima Islam disakiti dan sebagainya. Maka para sahabat inilah yang bersama Islam sejak dari permulaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan kepada golongan-golongan sahabat as-sabiqun al-awwalun, golongan-golongan sahabat yang awal-awal menerima Islam, yang awal-awal bersama Nabi di dalam perjuangan Islam, walaupun ketika itu Islam berada pada keadaan yang amat lemah. Itulah rezeki yang Allah beri
kepada orang-orang pilihan sepanjang zaman, sepanjang masa, untuk kita memberi bakti, memberi sesuatu untuk Islam ini. Walaupun ketika Islam itu lemah, kerana ganjaran orang yang berjuang ketika Islam dalam keadaan lemah lebih tinggi daripada orang yang berjuang ketika Islam sudah menang. Kerana pengorbanan dulu lebih hebat ketika susah. Baik, kita tengok juga majikan menyeksa pekerja, seperti mana Sayyiduna Bilal bin Rabah menganut Islam, akhirnya diseksa oleh tuannya yang bernama apa tuannya? Utbah, tak salah saya. Tuannya menyeksa dia. Apa kesalahan dia? Kesalahannya satu saja, kerana kamu ikut Islam. Kesalahannya apa? Kerana kamu nak menyampaikan Islam. Maka beliau diseksa oleh tuannya dengan seksaan yang tak pernah dibuat oleh dan tak pernah dipikirkan oleh manusia. Dan dibawanya Sayyiduna Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf membawa Sayyiduna Bilal bin Rabah di padang pasir. Padang pasir bukan pasir macam ni tuan-tuan, padang pasir Batha ni, padang pasir batu-batu tajam di bawahnya. Berbatu-batu tajam. Dia letaknya Sayyiduna Bilal bin Rabah, kemudian diletakkan di atas dadanya batu. Apa sebabnya? Sebabnya kerana menerima Islam. Sayyidina Bilal kata ahad. Nak lepas boleh, tak susah. Nak lepas daripada penyeksaan ni boleh, nak lepas daripada tindakan ni boleh. Syarat dia apa? Kamu tinggalkan Muhammad dan kamu ikutlah Lata dan Uzzah yang disembah oleh orang-orang musyrikin Mekah. Senang. Tapi sahabat ini tetap dengan kebenaran. Begitulah tuan-tuan keadaan yang dihadapi oleh orang Islam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan apa tuan-tuan? Mendidik para sahabat dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Quran. Dididik para sahabat dengan Al-Quran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dibawanya bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu-wahyu yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, bagaimana rasul-rasul terdahulu membawa Islam. Mereka membawa Islam pun sama macam kamu, wahai Muhammad. Para rasul itu didustai, disakiti, difitnah, ada yang dibunuh. Begitulah keadaan orang-orang yang membawa kebenaran ini. Cerita-cerita itu menguatkan semangat para sahabat dan menguatkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan wahyu tentang kelebihan ganjaran orang-orang yang beriman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Syurga yang penuh dengan pelbagai jenis nikmat, sungai yang mengalir di bawahnya, dan diturunkan ayat-ayat tentang golongan-golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, azab yang menanti mereka di akhirat. Diceritakan bahawa golongan yang benar pasti akan menang di situ, walaupun golongan yang mengikut kebenaran ini tak ramai. Akhirnya golongan yang benar inilah yang akan menerima kejayaan. Syaratnya mesti yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mesti yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, mesti berusaha sesuai dengan apa yang diajar oleh Islam. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam berhadapan dengan kaumnya, pemimpinnya. Walaupun Nabi Nuh alaihi salam tak ramai pengikutnya,
Tapi akhirnya Nabi Nuh AS yang terselamat, dan juga pengikut-pengikutnya. Begitulah keadaan kamu wahai Muhammad, dan begitulah keadaan kamu wahai umat Islam sepanjang zaman. Apa pun yang kamu nak laksanakan, yang kamu nak buat, mestilah sesuai dengan perintah Allah. Walaupun kamu melihat ramai yang menentang, tapi ingat, suatu hari orang yang menentang itu akan menjadi teman kamu, akan menjadi pembantu kamu yang akan menolong agama Islam ini. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam keadaan 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun dah, ketika 13 tahun berada di Mekah. Di sana masih ada lagi individu-individu yang masih memikir dengan akal tentang kebaikan yang dibawa oleh Muhammad. Tetap ada golongan itu. Walaupun dia tidak menganut agama Islam, tapi dia fikir, apa salah Muhammad? Muhammad ajak benda yang baik, mengesakan Tuhan yang satu, mengajak manusia supaya jangan kita menzalimi orang, mengajak manusia supaya kita membantu antara satu sama lain. Bagus ajaran Muhammad ini. Tapi kenapa orang menentang? Orang menentang ini kerana sombong, Maka di situ ada orang-orang, individu tertentu yang memberi bantuan kepada orang-orang Islam yang mempunyai kedudukan. Orang-orang Islam di antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai kedudukan di dalam masyarakat, di dalam keluarga dia. Maka ada di kalangan mereka ini memberi bantuan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti mana yang dibuat oleh Ibnu Dughanah. Pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil keputusan nak keluar daripada Mekah. Maka Ibnu Dughanah ni jumpa, ke mana kamu nak pergi wahai Abu Bakar? Ke mana kamu nak pergi? Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya nak mencari tempat lain. Saya nak pergi ke tempat lain di mana saya boleh beribadat menyembah Tuhan saya. Maka Ibnu Dughanah kata, tak mungkin ini terjadi, sebab kamu orang yang baik, kamu suka memuliakan tetamu, kamu suka memberi makan orang yang susah, kamu suka membantu orang, kamu ini dicerita kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ini pasti akan menarik hati-hati orang-orang yang ada simpati, yang boleh menggunakan akal untuk melihat kebenaran. Antaranya Ibnu Dughanah ini. Balik kamu ke Mekah, saya akan menjadi penaung kamu, saya akan menjadi penjamin kamu. Maknanya kalau dia bagi jaminan, maka ketika itu orang tak boleh nak ambil tindakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerana Ibnu Dughanah ini orang yang dihormati. Dia berilah. Macam tu juga sahabat-sahabat yang lain, antaranya Uthman bin Maz'un, itu pun diberi jaminan. Maka baliklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini seorang yang lembut. Maka bila dia baca Quran, orang akan dengar dan terpegun dengan bacaannya. Sayyidina Abu Bakar ni bila semayang, dia semayang kat luar rumah dia pun baca Quran kuat-kuat, macam biasalah. Maka perempuan-perempuan pun datang, lelaki-lelaki pun datang dengar.
Oh, bagus betul Quran. Bagus tu. Sedangkan dia orang ni, orang kafir musyrikin Mekah ni, dia buat tindakan, dia buat kerja-kerja supaya orang jangan dengar ayat Quran. Dia larang terus. Jangan ada siapa-siapa dengar apa yang dibawa oleh Muhammad. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar ni baca Quran pula. Akhirnya pemimpin-pemimpin Quran kata, oh ini sudah melampau ni, kita larang orang mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba Abu Bakar pula baca Al-Quran. Dia baca di rumah dia, halaman rumah dia. Maka pemimpin kafir Quraisy dia pergi jumpa Ibnu Dughana. Kamu tarik balik jaminan kamu. Pasal Abu Bakar dia dah mula membaca Al-Quran di halaman rumah dan mendirikan solat di hadapan rumah. Orang kita dah mula terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Maka Ibnu Dughana pun jumpa Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu kalau nak semayang, semayanglah dalam rumah. Kalau nak baca Quran pun baca Quranlah dalam rumah. Sebab saya tak mampu nak melindungi kamu sekiranya kamu sembahyang dan baca Quran di halaman rumah kamu. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Ibnu Dughana, kamu ambillah jaminan kamu, cukup bagi saya Allah sebagai pemelihara bagi saya. Begitulah iman, keyakinan yang ada pada para sahabat tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tak nampak masa depan mereka ni akan menjadi pemimpin negara, walaupun mereka tak nampak mereka ni akan menjadi orang yang hebat diberi jawatan, tapi mereka yakin dengan pertolongan Allah. Mereka tetap dengan kebenaran yang dibawa oleh Islam. Boleh faham ke tuan-tuan macam tu? Boleh terima lah. Kalau ada persoalan boleh diajukan. Jawabnya belum tentu. Kan? Gitu. Jadi bila orang Islam ni menunjukkan akhlak yang mulia, orang mengambil tindakan terhadap orang Islam, orang menyakiti orang Islam, tapi orang Islam tak balas. Dalam masa yang sama, orang Islam menunjukkan akhlak yang mulia. Akhirnya dapat mempengaruhi hati-hati orang-orang yang ada kedudukan ini. Bila orang-orang yang ada kedudukan ini tengok kebaikan orang Islam ini, maka dia ada dua perkara. Dia menunjukkan dua perkara. Pertama, orang-orang yang melindungi orang-orang Islam ini ialah orang-orang yang berpengaruh, berkedudukan, dan mereka melindungi pula orang-orang yang Islam yang juga orang yang berpengaruh. Kerana apa? Orang yang melindungi ini dia dihormati oleh masyarakat. Maka bila dia memberi jaminan kepada orang-orang Islam, maka di sana menunjukkan bahawa orang Islam ni memang baik. Orang Islam ini memang orang yang sepatutnya diikuti. Diikuti kerana Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang dihormati dan menunjukkan kepada orang ramai, kalau kamu nak kenal orang-orang yang baik, itulah orang-orang Islam. Kerana kumpulan itu kumpulan yang dianggotai oleh orang-orang yang jenis baik. Pasal tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mudah menerima Islam. Kerana apa? Kerana beliau sejak daripada muda pun akhlaknya akhlak yang baik. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji ketika nak meminang Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dengan akhlak yang baik. Bukan ketika nak meminang, ketika mendapat wahyu yang pertama dalam keadaan takut, maka Sayyidatuna Khadijah mengamankan ketakutan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu suka silaturahim, menghubungkan silaturahim, kamu suka bantu orang gini-gini. Begitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikenali dengan kebaikan-kebaikan. Jadi orang faham apa? Masyarakat faham orang yang baik akan ikut Islam ini. Tapi kalau orang ni jenis ada masalah, orang yang jenis akhlak dia tak tentu hara,
Orang yang memang nak bergelumang lagi dengan maksiat, orang yang nak buat lagi keburukan, dia tidak akan bersama dengan Islam ini. Maka orang dapat faham, oh kalau nak baik ikutlah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perkara yang kedua, bahawa penentang-penentang Islam ini bukan mereka menentang Islam kerana Islam ini tidak baik, bukan. Ini perkara yang dapat difahami oleh masyarakat. 13 tahun berjuang. Akhirnya orang yang bijak pandai ni dapat tahu, oh pemimpin-pemimpin ini dia menentang Islam bukan kerana Islam itu tidak baik, bukan. Bukan kerana Islam ini mengajak kepada perkara yang buruk, bukan. Rupa-rupanya pemimpin-pemimpin ini bertungkus lumus menentang Islam semata-mata untuk mengekalkan kedudukannya sebagai pemimpin. Mereka menentang Islam ini semata-mata nak memastikan projek yang mereka jalankan ini tidak digugat dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Projek apa ketika itu? Projek haji. Bila datang orang mengerjakan haji, maka projek-projek jual berhala pun ada. Tiba-tiba kata jangan menyembah berhala, mengamuk kawan tu. Ini tak boleh dibiarkan. Nanti dia mengganggu punca pendapatan. Ketika itu projek hamba, tiba-tiba Islam datang mengatakan manusia ni sama sahaja. Makna tak ada yang hina, tak ada yang mulia, melainkan dengan takwa. Sedangkan dekat situ projek hamba ada. Maka rupa-rupanya pemimpin-pemimpin ni menentang Islam ini semata-mata memikirkan habuan dunia semata-mata. Bukan mereka melihat kebenaran. Maka sedikit demi sedikit orang mula meninggalkan pemimpin-pemimpin Quraisy itu. Kerana hati manusia ini dia suka kepada kebaikan. Maka bertambahlah penganut-penganut agama Islam ini sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Namun jumlah yang menganut Islam ini tidak ramai. Kerana apa? Kerana ditekan dengan pelbagai jenis tekanan. Kerana kuasa berada pada tangan orang yang benci kepada Islam. Kata para ulama, 13 tahun di Madinah, orang yang menganut Islam ini lebih kurang 100 orang, lebih sikit. 13 tahun, tuan-tuan. Maknanya lebih kurang setahun tu berapa ya? 10 orang lah. Tak sampai 10 orang setahun. 13 tahun. Tak sampai 10 orang menerima Islam. Kerana apa? Kerana Nabi tak boleh nak buat sesuatu perkara. Nabi tak boleh nak menentukan peraturan. Nabi tak boleh nak beri arahan. Nabi tak boleh nak menentukan, oh begini kita buat, begini yang baik. Tak boleh. Pasal kuasa di tangan orang lain. Begitulah pentingnya kuasa di dalam Islam. Tapi Nabi SAW apabila berhijrah ke Mekah, ke Madinah, maka Nabi SAW ketika itu mempunyai peluang yang cukup luas untuk menunjukkan Islam dari segi amalan kehidupan individu, menunjukkan kebaikan Islam dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat, menunjukkan kebaikan keadilan Islam di dalam ekonomi, pergaulan dan seterusnya di dalam mentadbir negara. Akhirnya jumlah masyarakat Islam, penganut-penganut Islam makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, kerana ada yang menjaga orang Islam ini. Kerana apa? Kerana ada pemimpin yang ada kuasa, yang membuat sesuatu untuk memberi kebaikan kepada orang-orang Islam maupun golongan yang bukan Islam. Kerana keadilan dilaksanakan di dalam masyarakat. Begitulah keadaan umat Islam
Nah, keadaan umat Islam ketika itu akhirnya tuan-tuan, sahabat mengambil keputusan untuk berhijrah daripada daripada Mekah kepada Madinah. Walaupun dituduh orang Islam orang yang jahat, orang Islam orang yang tidak berguna, memecah belah masyarakat, menyusahkan masyarakat, patut orang-orang jahat ini, patut bila dia keluar, elok je lah, baguslah kan. Tapi pemimpin Quraisy dia bijak. Bila dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada pengikutnya untuk berhijrah, maka pemimpin Quraisy mula mengambil tindakan. Kita tidak benarkan sesiapa orang Islam berhijrah meninggalkan Mekah. Tak boleh. Pasal bacaan politik dia jauh. Strategi dia pandai. Dia kata kalau orang Islam ini tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah, akhirnya bila dia sampai kat sana, dia akan membina kekuatan. Ini pandai tu kan. Maka kita kena sekat mereka, jangan bagi keluar. Maka ada sahabat-sahabat ambil keputusan cari jalan untuk keluar. Antaranya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dia bukan orang Mekah, dia orang pendatang. Maka bila dia datang, Suhaib Ar-Rumi ini dia ada kedudukan sikit, maka dia jadi kaya. Bila Islam benarkan umat Islam berhijrah, maka dia pun berhijrah. Akhirnya dia ditahan oleh orang-orang Quraisy. Kemana kamu nak pergi wahai Suhaib Ar-Rumi? Aku nak berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Oh, kata pemimpin Quraisy, mana boleh? Tak boleh berhijrah, tak boleh. Kami tak benarkan kamu berhijrah. Ingat memang tak benar lah. Mana boleh kamu dulu datang ke tempat kami dalam keadaan miskin, papa kedana. Sekarang bila kamu kaya, kamu ada harta benda, tiba-tiba kamu nak keluar daripada Mekah dengan harta benda kamu menuju Madinah. Mana boleh, tak mungkin macam tu. Nak lawan dengan Suhaib Ar-Rumi tak boleh. Pasal mereka kenal Suhaib Ar-Rumi ini seorang pemanah yang hebat. Tak berani nak lawan. Betul kamu tak bagi? Oh, betul. Tapi kami boleh bagi. Kamu berhijrah? Boleh. Macam mana? Syaratnya senang je. Harta-harta kamu tu, kamu tinggalkan di Mekah, biar kami yang guna. Maka kamu pergi berhijrah ke Madinah. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi jual harta dunia ini semata-mata untuk membeli keredaan Allah. Diturunkan ayat orang-orang yang menjual dunia kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah susahnya masyarakat Islam ketika berada di Mekah, dan begitulah perjuangan mereka ketika nak berhijrah ke Madinah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keyakinan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat berada bersama-sama golongan yang inginkan keredaan Allah, golongan yang sama-sama nak melaksanakan kebaikan. Walaupun susah, senang, kita tetap dengan Islam, panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.